Suasana tenang sekali. Tiada tanda-tanda bimbang dan cemas akan berlaku. Sama ada dari Datuk dan Pak Habib, begitu juga dari pasangan suami isteri dan kami berdua. Beberapa saat berikutnya Datuk dan Pak Habib mula bergerak ke arah Syafi'i dan orang tuanya. Seperti ada sesuatu yang mendorong saya melangkah mengekori Datuk. Tuk, macam mana dengan kami berdua ni? Kamu tama. Datuk gelengkan kepala sambil menjegilkan sepasang biji mata. Saya jadi serba salah. Kamu suka ganggu? Tambah Datuk. Maafkan saya, Tok. Kamu mesti ingat, apa yang kami lakukan ini peringkat terakhir. Banyak syarat dan pantang larangnya. Kalau kami gagal, hutanlah tempat Syafi'i untuk selama-lamanya. Kerana tugas ini berat, kamu tak usahlah masuk campur. Sebaik-baiknya kamu berdua awasi Syafi'i dan orang tuanya. Datuk berhenti bercakap. Muka Pak Habib dijeling. Semasa mengawasi Syafi'i dan orang tuanya, jangan sekali-kali berkasar dengan mereka, kecuali kalau sudah terpaksa. Pak Habib mengambil tugas Datuk, menyambung percakapan yang terhenti. Nada suara Pak Habib lebih lembut, penuh diplomasi, tidak keras macam Datuk. Baik, maafkan saya, jawab saya terketar dan berpatah balik ke arah Tajuddin. Sebenarnya, saya dan Tajuddin tidak perlu menjaga Syafi'i dan orang tuanya. Sebabnya ketika pasangan suami isteri melihat Datuk dan Pak Habib mahu melangkah ke arah mereka, cepat-cepat mereka beredar dari sisi Syafi'i, bagaikan memberi kesempatan pada Datuk dan Pak Habib mengambil alih tempat yang mereka kosongkan. Syafi'i yang masih belum puas memeluk ibunya kelihatan terpinga-pinga dengan kehadiran Datuk dan Pak Habib di sisinya. Syafi'i tidak diberikan peluang langsung oleh Datuk untuk bergerak atau melontar kata-kata. Saya pegang tangannya, bisik Datuk pada Pak Habib. Saya nak pegang apa? Kakinya, pendek, balas Datuk. Dan mereka pun melakukan perkara itu dengan pantas dan serentak. Semasa kaki dan tangan dikuasai oleh Datuk dan Pak Habib, tidak terdengar keluhan atau suara Syafi'i. Tubuhnya kaku macam batang pisang. Datuk dan Pak Habib tidak bercakap sepatah apapun. Sesekali kelopak bibir Datuk dan Pak Habib bergerak-gerak. Dua lelaki pengikut setia Syafi'i hanya melihat sahaja kejadian di depan mata. Wajah mereka tidak memperlihatkan sebarang reaksi sama ada cemas atau marah. Mereka nampak selamba saja. Tetapi lain keadaannya dengan pasangan suami isteri. Mereka cemas bagaikan terpukau tidak terkata. Cuma anak mata sahaja melilau melihat gerak-geri Datuk dan Pak Habib. 10 minit suasana berlalu dengan aman. Tidak ada kejadian tidak diingini berlaku. Nampaknya, setakat ini kita selamat, terdengar Pak Habib berbisik dengan Datuk. Syukur pada Allah, balas Datuk. Pak Habib dan Datuk bangun dan berdiri serentak. Syafi'i yang tadi duduk terus rebah ke bumi. Tanpa mempedulikan keadaan sekitar, Pak Habib dan Datuk melangkah ke arah saya dan Tajuddin. Dalam sekelip mata pula Syafi'i terus berdiri. Matanya liar merenung ke kiri, ke kanan, merenung ke langit dan ke bumi. Dia bagaikan berhadapan dengan dunia baru. Datuk berpatah balik mendekati Syafi'i. Pelik betul dia, macam mengigau, macam orang bangun tidur, itu komen Tajuddin bila melihat keadaan Syafi'i yang tidak keruan itu. Komen dari Tajuddin dapat didengar oleh Pak Habib. Akibatnya, Tajuddin menerima satu jelingan yang tajam. Pasangan suami isteri segera mahu menerkam ke arah Syafi'i tetapi dihalang oleh Pak Habib. Mengucap 2 kalimah syahadat, kata Datuk lantang. Tiada sebarang tindak balas dari Syafi'i. Dia masih macam orang mamai. Terhoyong-hayang ke kiri dan ke kanan. Mengucap 2 kalimah syahadat, Pak Habib pula bersuara. Syafi'i tunaikan permintaan Pak Habib. Tetapi ada kejutan yang di luar dugaan yang dilontar dari mulut Syafi'i sebagai jawapan atas permintaan Pak Habib. Setiap umat Islam mengucap 2 kalimat syahadat menyebut nama Nabi Muhammad. Tetapi, Syafi'i menambah sebutan Nabi dengan menyebut nama Abu Bakar Bawafi. Pak Habib merungut sambil mengerutkan dahi. Sabar sahabat, dia masih tak tentu arah, pujuk Datuk. Pasangan suami isteri yang mendengar ucapan itu mengeleng-elengkan kepala sambil menarik nafas panjang. Siapa Abu Bakar Bawafi? Pujuk Pak Habib. Buat seketika Syafi'i terdiam. Siapa Abu Bakar Bawafi? Datuk bertanya dalam nada suara yang lemah lembut, penuh mesra. Dia yang memimpin kami ke jalan yang benar. Dia adalah utusan Allah macam Nabi. Di mana dia sekarang? Soal Pak Habib.
Ikut kami baru kamu tahu jawapannya. Sampai di sini Datuk segera membisikkan sesuatu ke telinga Pak Habib. Seterusnya, tiada pertanyaan yang diajukan oleh Datuk dan Pak Habib kepada Syafi'i. Dua lelaki pengikut setianya mula memperlihatkan reaksi yang membimbangkan. Mereka mula menumbuk dan menendang angin. Menyedari sesuatu yang buruk mungkin berlaku, Datuk segera mengingatkan saya dan Tajuddin supaya berjaga. Manakala si suami dapat merasakan gerak-geri yang dipamerkan oleh dua lelaki pengikut setia Syafi'i agak ganjil, segera memberitahu isterinya supaya berhati-hati, jangan sampai Syafi'i jatuh ke tangan dua lelaki tersebut. Bahang kecemasan mula dirasa. Biar saya uruskan, suara Datuk keras. Dia pun terus menuju ke arah dua lelaki tersebut. Kehadiran Datuk di sisi mereka disambut dengan wajah bengis bersama ungkapan kata yang sukar difahami. Bila Datuk menyingsing lengan baju kirinya separas siku, kedua-dua lelaki itu diam terpaku. Secara rela mereka hulurkan sepasang tangan masing-masing ke arah Datuk minta diikat. Datuk tidak menunaikan permintaan mereka, sebaliknya menyuruh kedua-dua lelaki itu duduk bersila atas tanah. Permintaan Datuk ditunaikan. Seterusnya mereka disuruh meletakkan sepasang telapak tangan di permukaan tanah. Tundukkan kepala kamu. Perintah itu juga turut dipatuhi. Sekarang tahan nafas, lepaskan perlahan-lahan. Semasa kedua-dua lelaki itu mematuhi perintah dengan teratur dan sopan, dengan pantas Datuk menepuk pangkal leher mereka 3 kali berturut-turut. Mereka tersedak, kelopak mata semakin rapat. Perlahan-lahan membongkokkan tubuh, macam orang sujud. Duduk diam di sini, jangan ke mana-mana kecuali aku suruh. Itulah yang Datuk bisikkan ke cuping telinga kedua-dua lelaki tersebut. Tiada jawapan, tiada tindak balas agresif dipamerkan. Mereka kelihatan bodoh, setia mengikut perintah. Datuk kembali mendekati Pak Habib. Janji kita dengan orang suami isteri belum selesai, jadi kita kena selesaikan kerja kita, kata Datuk sambil menarik tangan Pak Habib. Tetapi Pak Habib enggan bergerak dari tempat dia berdiri. Apa saudara yakin dua manusia itu tidak akan melakukan sesuatu yang boleh membahayakan kita? Terpegun Datuk sebentar mendengar perkataan tersebut. Sebagai orang yang kaya dengan pengalaman, Datuk dapat membaca apa yang tersurat dan tersirat di sebalik ungkapan tersebut. Sebentar Datuk meluangkan waktu menatap biji mata Pak Habib. Saudara takut, tutur Datuk. Saya tidak takut, cuma bimbang kalau mereka melakukan sesuatu dengan cara mengejut pada kita. Ada nada cemas dari Pak Habib. InsyaAllah kita selamat, tidak apa-apa, balas Datuk. Kalau begitu, kita selesaikan segera. Pak Habib segera memegang pergelangan tangan Datuk. Beberapa saat kemudian mereka sudah pun berada di sisi Syafi'i. Arahan pertama yang Datuk keluarkan ialah meminta saya, Tajuddin dan pasangan suami isteri beredar dari sisi Syafi'i. Kami disuruh berdiri dekat pucuk surau. Pasangan suami isteri di arah berada hampir dengan pohon sukun yang baru berputik. Jarak pasangan suami isteri dengan Syafi'i antara 8 hingga 10 kaki. Mereka berada di sebelah kanan tubuh Syafi'i yang terbaring. Pak Habib tidak disuruh ke mana-mana. Dia cuma diminta berganjak 3 tapak dari tempat asal dia berdiri. Pergerakan itu menyebabkan Pak Habib berada di hujung kaki Syafi'i. Bosan, saya mengeluh. Secara tidak sengaja, saya angkat kepala dan kebetulan terpandangkan Datuk sedang mengamit saya agar datang menghampirinya. Kerana tidak mahu keseorangan, saya gunakan bahasa mulut, bertanya apakah saya seorang saja yang dikehendaki. Datuk memberikan jawapan dengan bahasa mulut supaya mengajak Tajuddin sama. Perkara itu segera saya sampaikan pada Tajuddin. Bagus, aku pun tak mahu berdiri seorang di sini, komen Tajuddin. Ayo, kata saya. Tanpa membuang masa kami segera melangkah ke arah Datuk. Setelah berada di sisi Datuk, tiada sebarang perintah yang diberikan. Kami berdua tercegat di situ macam patung. Perkara begini memang amat dibenci saya. Berdiri macam Pak Pacak dalam teater bangsawan. Sungguh menjemukan, lebih-lebih lagi bila mengambil masa yang agak lama. Sungguh menyakitkan hati. Berapa lama nak jadi Pak Pacak? Saya bersuara. Tanpa disedari rungutan yang terkeluar dari kelopak bibir agak kuat, dapat didengar oleh Datuk. Dengan pantas dia melepaskan jelingan yang cukup tajam. Cucu yang biadab tidak pernah sabar. Saya terdiam, tidak berani menentang mukanya.
Angin terus bertiup, panas tidak seterik tadi. Tetapi badan saya dan Tajudin berpeluh. Dalam suasana begitu, Datuk melangkah dengan tenang ke arah Pak Habib. Datuk meneruskan langkahnya menuju ke arah pasangan suami isteri. Ada sesuatu yang Datuk bisikkan ke telinga ayah Syafi'i. Ungkapan bisikan yang Datuk sampaikan pada si suami segera disampaikan ke telinga istrinya. Sebab saja Datuk beredar dari situ, pasangan suami isteri segera melemparkan pandangan ke arah dua lelaki pengikut setia Syafi'i. Pandangan mereka penuh dengan rasa marah, geram dan kebencian membara. Dua pengikut setia Syafi'i masih dalam keadaan sujud mencium bumi, tidak tahu apa yang berlaku di sekitar mereka. Sebelum Datuk melangkah untuk datang semula ke sisi Pak Habib, serentak pasangan suami isteri anggukkan kepala seolah-olah memberi mandat baru pada Datuk. Merestui apa yang akan bakal dilakukan oleh Datuk, mungkin juga Pak Habib. Sungguh mengejutkan, sehelai daun rambutan tua melayang-layang di udara dan jatuh di bahu kanan Datuk. Dengan segera Datuk berpatah balik mendapatkan pasangan suami isteri. Mereka bercakap-cakap sejenak dan berjabat tangan. Perjalanan yang terganggu Datuk teruskan.